KPM. So, 8. Assalamualaikum. Cikgu, Assalamualaikum. Tak maaf saya lambat, Cikgu. Mira kenapa lambat, Mira? Alamak, saya dari kelas menari dah, Cikgu. Mira tahu kan apa yang kita nak buat pada hari ni? Saya rasa kita mesti nak buat fizikal punya latihan fizikal. Betul tak, Cikgu? Okey, hari ni kita akan buat latihan ujian lompat jauh berdiri. Okay? Wow. Jadi Mira dah warm up tadi. Saya dah warm up dah tadi, Cikgu. Dah warm up dah. Baik. Jadi lepas ni kita akan buat ujian lompat jauh berdiri. Wow, tak sabar nak buat ujian lompat jauh berdiri. Okey. Tapi kalau kita nak kenali dulu siapakah guru-guru kita untuk hari ini, apa kata kalau kita saksikan profil guru. Seperti biasa, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Kita akan belajar subjek yang sangat menarik iaitu STEM at Studio Sains Sukan. Di mana topik yang akan kita belajar merupakan latihan fizikal iaitu latihan anaerobik. Betul sebutan dia, Cikgu? Betul. Ya, dan bersama dengan Mira di studio ada Cikgu Hubaib dan juga Cikgu Hafizi. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sehat, Cikgu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Cikgu. Okey, tadi Cikgu kata hari ni kita nak belajar satu latihan iaitu latihan lompat jauh berdiri. Lompat jauh berdiri. Ya, betul. Okey, kita nak buat tu nanti bagaimana, tapi macam biasa, Cikgu, kita kena sanitasi tangan kita terlebih dahulu dan tanggalkan peletok muka. Silakan, Cikgu. Baik. Baik. Sorang-sorang Ya. Okey, kemudian Cikgu Hubaib, silakan. Sebab bila kita nak buat latihan fizikal ni kan, Cikgu, kita sebenarnya tak boleh pakai pelitup muka kan, Cikgu? Betul. Baik. Dan kepada anda yang di luar yang mungkin suka juga lakukan latihan fizikal seperti bersenam dan sebagainya, ingat jangan pakai pelitup muka kerana risau boleh menyebabkan kesukaran bernafas, tetapi tetap kena patuh kepada SOP seperti menjaga penjarakan antara satu sama lain. Baik. Okey, Cikgu Hubaib dan juga Cikgu Hafizi. Sebelum kita mulakan kelas kita, mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu terlebih dahulu. Silakan, Cikgu Hubaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Hubaib bin Ahmad Fuad dari Kolej Tingkatan 6 Shah Alam. Shah Alam. Baik, bagaimana pula dengan Cikgu Hafizi? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, nama saya Cikgu Hafizi Berbain dari Sekolah Sukan Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Wow, dari Sekolah Sukan Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Cikgu. Cikgu dah berapa tahun dah mengajar, Cikgu Hubaib? Okey, saya sudah belajar dalam mengajar sains sukan dalam tempoh 11 tahun. Dan Cikgu Hafizi? Saya tambah 1 tahun, 12 tahun. 12 tahun. Jadi kita ada 23 tahun, Cikgu. 23 tahun pengalaman Cikgu mengajar. Okey, Cikgu. Yang kita nak belajar pada hari ini iaitu subjek kita sains sukan. Apa yang Cikgu nak fokuskan ataupun pengenalan lah kepada topik kita ni, Cikgu? Okey, untuk hari ini sebenarnya adalah topik kecergasan fizikal. Iaitu di dalam mata pelajaran tingkatan 5. Jadi kita akan belajar tentang kecergasan fizikal. Kecergasan fizikal. Okey, dan sains sukan itu sendiri yang kita nak belajar ni lah ni. Yang kita belajar sebentar nanti ni lah. Ya. Okey. Dan tadi kan Cikgu kata kita ada satu latihan. Cikgu nak uji saya lah ke? Dia bukan latihan, satu ujian. Satu ujian, bukan ujian latihan kecergasan. Ujian kecergasan. Maksudnya kita nak menilai seorang atlet itulah atau seorang murid. Satu ujian. Iaitu ujian lompat jauh berdiri. Lompat jauh berdiri. Okey, Cikgu, macam mana kita nak buat ujian tu? Mira dah sedia? Saya dah sedia, Cikgu. Okey, Cikgu Fizi. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, jadi sebelum tu, nama lain dia adalah standing broad jump. Okey. Jadi, Cikgu Fizi, Mira kena tengok. Sebab lepas ni Mira akan buat
tengok siapa paling jauh. Okey. Jadi bengkokkan lutut, fleksi lutut, okey, ambil momentum, hayun tangan dan cuba dapatkan jarak. Wow. Okey, jadi jangan bergerak, Mira nanti jangan bergerak sebab kita nak ambil bacaan dia iaitu okey, 141 cm. Okey, sekarang untuk Cikgu Hafizi 141 cm. Okey, ambil dekat belakang kaki Cikgu, bukan belakang depan. kaki yang paling belakang. Kaki yang last sekali tu. Okey, saya kan ambil bacaan dekat depan. Bukan Salah Okey, saya pula. Okey, Mira. Saya cuba 141. Okey, saya aim tu lah paling depan Cikgu. kita tengok. 230. Okey, tengok Mira boleh kalahkan tak saya tadi. Okey, bengkok kaki. Okey, bendkan sikit. Bengkokkan Bend lutut, sikit, dapatkan tangan, hayun. momentum. Okey, macam ni. 230 tu. Okey. Okey, dan Dan 1, lompat. 2, 3. Okey, jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Okey. Alamak. 81 cm. 81 cm. Saya ni alamak tak dapat 230. Okey. Okey, Cikgu saya nak tanya kenapa kita kena buat ujian ni Cikgu, kena melompat-melompat ni? Apa signifikasinya? Okey, ujian lompat jauh berdiri ni adalah untuk menguji komponen kecergasan iaitu kuasa eksplosif otot. Okey, jadi Mira nak tahu macam mana Mira nak meningkatkan kuasa eksplosif otot itu, kita akan belajar selepas ini. Okey, jadi Cikgu Fizi. Okey, tadi kita tengok kan keputusan Mira dengan cikgu tadi, cikgu dapat lompatan yang lebih baik daripada Mira. Bukan lebih baik lah, maksud dia lebih tinggi Lebih daripada jauh. Mira lah, lebih jauh. Mira dapat keputusan yang lebih rendah daripada cikgu tadi. Okey, sekarang ni keputusan kita ada satu masalah, betul. Masalah dia kita nak cuba bantu Mira untuk dapatkan lompatan yang lebih baik daripada sebelum ni. Okey. Apakah latihan yang boleh kita gunakan untuk meningkatkan kecergasan Mira tadi? Betul Cikgu Gubat? Okey, ya betul. Okey, sebelum tu, kuasa eksplosif otot itu adalah pemindahan daya dengan cepat ataupun kita boleh rumuskan sebagai kekuatan campur dengan kelajuan, kita akan dapat keluar kuasa eksplosif otot. Okey? Wow, kuasa eksplosif otot. Eksplosif otot. Yes. Yeah. Power. Kalau bahasa Inggeris kita panggil power lah. Power eksplosif. Power. Yeah. Okey. Kalau anda di rumah nak tahu bagaimana dapatkan power ni, betul. jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Assalamualaikum. Saya Datuk Halia binti Yahya, belajar Diploma Ketangkasan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Saya adalah bekas pelajar Sekolah Sukan Negeri Selangor SMK Seksyen 11. Okay, semasa di sekolah menengah dahulu, saya ada belajar sains sukan menggunakan pendekatan STEM. Okay, pendekatan STEM ini membantu saya menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan oleh guru. Ia membantu saya untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dan seterusnya menguasai konsep sains sukan yang sebenar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Kamal Farhan bin Abdul Rahman, pelajar Pra-Universiti SSBJ. Okey, pendekatan STEM. Di sekolah menengah sebelum ni, saya ada belajar mata pelajaran sains sukan menggunakan pendekatan STEM bersama cikgu saya. Pendekatan STEM ini melibatkan mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat dan menjana idea yang kreatif sehingga dapat menyelesaikan masalah. Sesuai sangat dengan ilmu sains sukan kerana ia menyelesaikan masalah bagaimana untuk meningkatkan prestasi sukan. Didik TV KPM. Rangka latihan, sesuatu latihan kita perlu berpandu kepada prinsip-prinsip latihan. Antaranya adalah prinsip perbezaan individu, di mana antara individu itu berbeza. So bila kita buat program, satu program latihan, perlulah melihat perbezaan antara aktiviti antara satu sama lain. Okey, prinsip yang kedua ialah prinsip lebihan bebanan. Prinsip lebihan bebanan ni berkaitan dengan intensiti sesuatu latihan, di mana sesuatu intensiti latihan itu perlu ditingkatkan mengikut fasa-fasa latihan yang kita lakukan. Okay. Yang ketiga, prinsip kekhususan. Latihan mengikut objektif yang hendak dicapai. Okay. Prinsip seterusnya, prinsip yang keempat iaitu prinsip rehat dan pemulihan untuk tubuh yang lesu. Okey, prinsip yang keempat ini kita perlu dengan kira rehat. Seseorang itu apabila melakukan suatu aktiviti ataupun program yang kita rancang. Prinsip yang terakhir adalah prinsip kebolehbalikan.
di mana prestasi boleh turun jika lihat dalam gambar. Baik, kembali kita di Mahir masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Hubaib dan juga Cikgu Hafizi yang akan bercerita tentang sains sukan ni, Cikgu. Tadi kita dah buat satu ujian tu iaitu ujian lompat jauh berdiri. Ujian lompat jauh berdiri. Okey, sekarang ni Cikgu Hubaib pula nak terangkan tentang pelaksanaan aktiviti ni. Tadi kan kita tanyakan Cikgu macam mana nak dapatkan power tu. Okey, terima kasih. Okey. Kita teruskan dengan proses pembelajaran kita hari ini. Kita mengenali dulu pendekatan STEM, aliran dia. Kita tengok aliran pelaksanaan aktiviti bermula dengan mengenal pasti masalah. Masalah dia adalah macam mana kita nak dapat lompat tu lebih jauh. Okey, yang kedua iaitu mengumpul maklumat. Apa maklumat-maklumat yang kita perlukan untuk kita selesaikan masalah ini. Yang seterusnya, menjana idea yang kreatif untuk kita bentuk satu program latihan. Seterusnya, memilih jenis latihan aerobik. Seterusnya kita akan mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan dalam latihan tersebut dan yang terakhir kita menghasilkan program dan terus melaksanakan. Selepas melaksanakan barulah kita boleh tengok refleksi balik adakah latihan itu berjaya ataupun tidak. Okey, sebelum tu kita bermula dengan kenal pasti dulu. Tadi cikgu cakap tadi mengenal pasti dulu. Kenal pasti dulu. Lompat jauh berdiri tadi menggunakan sistem tenaga apa? Sebelum tu, sistem tenaga mempunyai 3 jenis iaitu sistem tenaga anaerobik dan aerobik. Okey, jadi anaerobik terbagi kepada 2 dan aerobik terbagi kepada 1. Okey, jadi semuanya adalah 3 jenis sistem tenaga. Okey, jadi Mira, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama sistem tenaga anaerobik iaitu anaerobik ada 2 iaitu anaerobik elektik dan laktik. Anaerobik elektik ialah perlu oksigen untuk menghasilkan tenaga. Okey. Dan dia mempunyai intensiti yang tinggi iaitu aras kesukaran dia tu. Okey, seterusnya ialah dia berlaku dalam tempoh 0 hingga 15 saat. Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada anaerobik laktik iaitu sama juga tadi tapi dia tempoh dia lebih panjang, masih lagi tidak menggunakan oksigen dalam penghasilan tenaga. Tapi tempoh dia lebih panjang iaitu 15 saat hingga 2 ataupun 3 minit. Okey, intensiti masih tinggi dan sistem tenaga yang ketiga iaitu aerobik iaitu keperluan oksigen yang banyak diperlukan untuk penghasilan tenaga. Okey, jadi dia masa dia lebih daripada 3 minit. Okey. Intensiti dia lebih rendah ataupun sederhana saja. Okey Mira, boleh faham Faham cikgu. Saya ada satu soalan kan. Dalam banyak-banyak kita belajar anaerobik, anaerobik laktik dan juga aerobik ni, kalau senam robik itu masuk dalam mana cikgu? Okey. Bagus soalan tu. Okey. Senam robik tu asal dari perkataan aerobik iaitu penggunaan oksigen. So dalam senaman aerobik itu adalah penggunaan oksigen dia berterusan untuk penghasilan tenaga dalam kesemua aktiviti tersebut. Okey, jadi kita teruskan bagaimana kita dah ada dah maklumat ni tentang sistem tenaga. Jadi kita terus kepada proses yang kedua iaitu saya serahkan kepada Cikgu Hafizi. Silakan. Okey, terima kasih Cikgu Hubaib. Okey Mira, tadi Cikgu Hubaib dah terangkan berkaitan dengan 3 sistem tenaga. 3 sistem tenaga iaitu aerobik, anaerobik alatik dengan laktik. Okey, sekarang ni kita dah tahu masalah kita adalah untuk dapatkan lompatan yang jauh. Automatik kita akan pilih sistem tenaga mana? Mira rasa yang intensiti yang tinggilah iaitu anaerobik alatik. Okey, sekarang ni kita gunakan carian internet. Macam mana kita nak cari bahan? Macam mana kita nak cari bahan contoh-contoh latihan anaerobik. Okey, yang pertama macam biasa kita buka Google. Okey, yang di rumah boleh buka komputer yang ada telefon, boleh guna carian internet, gunakan cari perkataan kaedah latihan anaerobik. Okey, dan dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar jenis-jenis latihan yang berkaitan dengan anaerobik. Dan seterusnya, kita akan pilih antara carian ni, kita akan pilih jenis latihan anaerobik. Okey, dekat sini cikgu dah bantu, cikgu dah cuba cari. Maksudnya ada 6 latihan anaerobik yang boleh kita gunakan untuk meningkatkan eksplosif tadilah, puasa tadi. Okey, salah satu dia latihan bebanan, latihan litar, latihan daya tahan untuk kelajuan, jeda jarak sederhana dan dekat, latihan pecutan berulang dan plyometrik. Okey, Mira faham tak latihan ni?
Saya tertanya, latihan ada juga yang saya tak faham, cikgu. Okey, kalau Mira tak faham, okey, Cikgu Kubat boleh bantu Mira untuk jelaskan sikit apakah Silakan, cikgu. jenis latihan ni? Okey, jadi Mira, yang pertama kita tengok latihan bebanan. Iaitu Betul. latihan bebanan ni, kalau kita tengok orang-orang yang pergi gym tu, dia menggunakan alatan-alatan seperti barbell, dumbbell, okey, dan ataupun machine gym. Okey, jadi dalam ni dia meningkatkan kuasa otot, dia meningkatkan daya tahan otot dan kekuatan otot. Okey, kita pergi kepada latihan lita. Okey, latihan lita ni dia tentang lita, circuit. Jadi dia ada stesen dia. Stesen dia yang kena daripada stesen 1 pergi ke stesen 2, ke stesen 3 sampai habis stesen. Habiskan 1 liter baru lengkap sebagai satu set. Okey. Seterusnya kita pergi ke latihan daya tahan. Daya tahan kelajuan ataupun speed endurance, iaitu latihan yang mempunyai intensiti yang tinggi dalam tempoh yang sederhana. Jadi dalam lebih kurang tempoh 30 saat hingga 90 saat. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada latihan jeda jarak jauh, jeda jarak dekat ataupun jeda jarak sederhana. Okey, iaitu dia ada nisbah dia, iaitu dia ada nisbah jeda kerja dia, iaitu dia berlari, dan nisbah jeda rehat dia, iaitu sama ada dia rehat pasif ataupun rehat aktif. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan larian pecutan berulang. Okey, iaitu latihan pecutan berulang ni dia berfokus kepada kelajuan, tetapi dia ada rehat dia, iaitu menurunkan kadar nadi sehingga 120 baru dia mula balik. Okey. Jadi yang terakhir iaitu latihan plyometrik. Okay, latihan plyometrik ni melibatkan aktiviti yang melompat. Okey, jadi aktiviti ni dia bila melompat ni dia untuk meningkatkan kuasa otot. Okey? Boleh faham Boleh, cikgu. Wow, itu dia. Banyak rupanya setiap jenis latihan ni ada cara dia rupanya. Ya, berbeza-beza. Berbeza-beza. Betul. Selalu ingat macam pergi gym, okey buat latihan macam tu, okey dah. Tidak, banyak lagi cikgu. Okey. Okey, jadi tadi Mira dah dengar cikgu cakap, sekarang cikgu nak uji Mira, adakah Mira boleh selesaikan tugasan. Okey, kita tengok pada bot warna putih ni, Mira kena padankan setelah cikgu terangkan ni, Mira padankan kesemua nama latihan dengan gambar rajah dia. Cikgu fizik akan bantu Mira, jangan risau. Boleh, saya cuba cikgu Baik. Okey, Mira, dekat sini ada satu tugasan untuk Mira. Tadi Cikgu Kubat dah terangkan kepada Mira apakah ada 6 jenis latihan tadi. Okey, sekarang ni tugas Mira untuk uji kepahaman Mira. Adakah Mira faham apa yang diterangkan tadi? Okey. Cuba Mira tolong gariskanlah, padankanlah ujian apa yang kita akan jalankan. Okey, kita ambil yang pertama dulu Mira. Okey. Latihan jeda jarak dekat atau sederhana ya? Ya, dia ada masa dia, ada rehat dia. Bila perkataan jeda, dia akan melibatkan apa tadi? Cikgu Kubat melibatkan masa kerja dengan masa rehat. Okey, saya tengok kat sini, kalau kat gambar ni, okey, saya dah jumpa dah. Kerja dan juga rehat. Pandai. Saya garis cikgu Okey, garis Mira. Saya garis dia. Okey. Maksudnya jeda dia mesti ada kerja dan rehat. Okey, seterusnya Mira, yang kedua. Latihan daya tahan kelajuan. Okey, untuk kelajuan. Kalau untuk kelajuan ni dia mesti kena ada intensiti dia kan cikgu? Intensiti dia tinggi, tapi dia memang menguji dia untuk kelajuan. Memang dia untuk kelajuan. Tapi dalam tempoh yang agak sederhana. Tempoh yang sederhana. Baik, saya tengok saya kalau dah kelajuan ni saya tengok yang berlari je lah. Kalau ini berlari juga, ini pun berlari juga. Ada dua pilihan kan? Ada dua. Okey, tapi saya nampak kat sini objektifnya kecekapan dan juga kelajuan. Ya. Baik, jadi saya pilih ni. Betul cikgu? Betul. Betul. Okey. Yang ketiga. Latihan lita. Latihan lita. Latihan lita mesti ada apa? Dia ada berapa? Dia ada workstation dia. Yes, dia ada station. Syarat dia mesti ada station. 5 hingga 12 station. Jadi kalau kita tengok yang ada station dia, yang inilah. Okey, yang pertama. Ya, betul Mira. Okey, latihan lita. Yang keempat, cikgu, latihan bebanan. Yes, latihan bebanan. Bila perkataan beban tu, kita ingat apa? Kan Mira kata Mira biasa pergi gym kan? Okey, dia ada peralatan-peralatan yang kita gunakan. Beban tu. Sekejap saya. Okey, dah nampak dah. Ni dia cikgu, betul Betul. Sebab ada dumbbell kat situ. Jadi di sini latihan bebanan, latihan pecutan berulang. Okey, pecutan. Nama perkataan pecutan. Bila pecut tu maksudnya lari lah cikgu. Yes, betul. Lari. Jadi sebab tinggal 2 sahaja, jadi di sini sebab dia nampak dia lari cikgu. Ya, betul. Betul. Okey. Dan yang terakhir sekali latihan plyometrik. Latihan plyometrik. Okey, sebab tinggal satu lagi betul tak? Dan inilah jawapannya. Inilah jawapan dia. Kata kunci dia lebih kepada eksplosif otot. Eksplosif tu maksudnya tenaga yang kita gunakan serta-merta lah. Okey, sekarang ni Mira.
Mira dah ada 6 latihan kat sini, betul? betul. 6 contoh latihan yang boleh kita gunakan untuk anaerobik. Mira rasa antara 6 latihan ni, latihan mana yang Mira boleh bantu untuk meningkatkan kuasa Mira tadi, kuasa bahagian otot kaki tadi? Wow, latihan yang mana ya cikgu? Mira rasa mana? Adakah kita guna sikit latihan litar? Bukan. Tidak. Okey, adakah kita gunakan yang kedua ni? Oh, tidak juga. Pencitraan tidak, betul. Adakah kita gunakan yang ada jeda? Oh, tidak juga cikgu. Kan? Betul. Yang seterusnya bawah ni? Latihan daya tahan untuk kelajuan? Daya Tidak tahan juga. kelajuan? Tidak. Adakah kita akan gunakan latihan bebanan? Tidak cikgu. Jadi jawapannya kita akan gunakan latihan plyometrik. Okey, Betul maksudnya juga? Mira dah fahamlah latihan plyometrik ini. Kalau kita ikutkan latihan plyometrik ini adalah latihan yang boleh kita gunakan untuk meningkatkan eksplosif otot. Letusan atau kita panggil sebagai kuasa lah. Apa masalah kita tadi. Okey, sekarang ni Mira dah tahu. Masalah Mira boleh selesaikan tadi. Latihan yang boleh kita gunakan anaerobik adalah latihan plyometrik. Okey, untuk seterusnya, sekarang ni Mira dah tahu latihan dia. Yang seterusnya, murid-murid di rumah boleh gunakan sama juga konsep macam tadi, gunakan carian internet. Cuba cari contoh latihan-latihan plyometrik yang boleh kita gunakan untuk meningkatkan. Sekarang ni kita gunakan lompat jauh berdiri. Automatik ujian yang kita jalankan adalah melibatkan bahagian lower body. Bahagian lower body. Lower, kita ada 3 bahagian. Lower body, core body dan upper body. Upper bahagian atas, lower bahagian bawah dan core adalah bahagian tengah perut kita. Sekarang ni masalah kita cuba selesaikan untuk bahagian lower. Betul cikgu Ubat? Ya, lower body. Okey, dan itu yang kita kena buat sekejap lagi cikgu? Ya. Ada senam-senaman yang kita nak buat kejap lagi? Sebelum senaman tu, kita dah ada latihan plyometrik. Okey, cikgu Kubat akan bantu Mira. Okey, tadi saya beritahu cuba cari kat internet. Okey, cikgu Kubat dah bantu Mira untuk yang seterusnya. Okey, cikgu Kubat. Okey, jadi untuk yang seterusnya, saya dah tolong carikan untuk Mira. Okey. Aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk dilakukan dalam latihan plyometrik. Okey, kita dah ada jumpa, cikgu pilih 5 saja, iaitu ada 90 degree jump squat twist, ada squat jump, ada deep jump, ada hurdle jump dan ada resistant band broad jump. Jadi sekarang ni kita pilih 5 pun aktiviti, tapi kita kena faham tentang bagaimana kita nak susun dia dengan daripada keadaan yang ringkas kepada yang lebih kompleks ataupun yang lebih mudah terus kepada yang lebih sukar. Okey, jadi sekarang ni Mira cuba susun pada board ini, okey, iaitu ni adalah produk yang Mira akan hasilkan, iaitu program 1 sesi latihan anaerobik, iaitu latihan plyometrik. Jadi ada aktiviti 1, ada aktiviti 2, ada aktiviti 3, ada aktiviti 4 dan aktiviti 5. Jadi cuba Mira susunkan. Okey, saya cuba cikgu. Ini setelah cikgu dah cari dekat dalam talian internet tadi. Okey, jumpa. Okey, ini ialah squat jump. Mana ni? Saya rasa ini mestilah permulaan ni cikgu untuk awal-awal. Jadi saya letak dekat aktiviti 1 cikgu. Okey, boleh. Betul ya? Okey. Terima kasih cikgu. Aktiviti 1. Dekat tak? Okey, lekat. Lekat. Baik. Yang seterusnya. Saya ambil yang seterusnya. Okey. Saya rasa ini kat aktiviti 2. Ya, betul cikgu? Boleh. Okey, kita terus kepada twist. Okey. Aktiviti 2. Seterusnya kita tengok aktiviti 3 dia. Saya nak tengok apa lagi yang ada. Okey, sebab cikgu kata mesti bermula dengan senang-senang dan ke sukar. Ringkas kepada kompleks. Ringkas kepada kompleks. Ini ringkas je ni cikgu. Ringkas. Okey, boleh ni. Jadi seterusnya saya ambil yang ni cikgu. Deep jump. Okey, deep jump. Okey, aktiviti 3. Okay. Betul ke cikgu? Betul. Okey, baik. Boleh. Yang tak ada masalah. keempat dan yang kelima. Terakhir sekali. Tinggal 2 ni sahaja. tinggal 2 sahaja. Jadi saya rasa kalau untuk 2 ni, ini yang sukan cikgu. Ini mesti susah ni. Ya, mungkin sebab dia ada resistant band. Ya. Jadi saya letak yang ini yang nombor 4. Ada jump dan yang terakhir sekali yang ada resistant band ni. Betul ke cikgu jawapan saya semua? Okey, kita tengok satu-satu. Okey. Squat jump. Okey, squat jump. Lepas tu kita ada 90 degree jump squat twist. Dia kena twist. Okey, yang ketiga, Mira susun deep jump pula. Okey, dia ada 2 box itu. Okey, seterusnya aktiviti keempat, Mira susun ialah hurdle jump. Okey, kita kena lompat 3 hurdle tu. Okey, yang kelima ialah resistant band broad jump. Kita pakai getah yang ada untuk menambah rintangan. Okey, jadi cikgu dah nampak dah, Mira dah faham tentang penyusunan
aktiviti supaya dia lebih daripada ringkas kepada kompleks. Tapi kita nak tahu pula satu aktiviti tu berapa ulangan. Okey, berapa set pula dan berapa jumlah masa rehat dia di antara aktiviti. Okey, yang ini tugas Mira juga sebab ini adalah produk Mira untuk jadi seorang jurulatih. Jadi Mira kena susun dia punya ulangan, dia punya set dan dia punya rehat di antara aktiviti. Yang ini cikgu serah kepada cikgu fizik untuk bantu Mira. Baik, boleh cikgu fizik. Macam mana cikgu? Mira, yang seterusnya, tugasan yang seterusnya lah. Okey, Kak Cikgu ada 3 sampul surat yang berkaitan dengan jumlah ulangan, jumlah set dengan rehat. Baik. Okey, apa yang Mira perlu tahu, jumlah ulangan, maksud dia contoh aktiviti yang pertama, berapa ulangan yang perlu Mira lakukan? Contoh 1 kali ke, 2 kali ke, 3 kali. Okey, yang seterusnya jumlah set. Apa itu jumlah set? Maksud dia bila set aktiviti 1 tadi, contoh Mira tetapkan 3 ulangan. Mira settle untuk 3 ulangan baru dipanggil sebagai satu set. Okey, dan rehat antara aktiviti itu maksud dia aktiviti 1 dan aktiviti 2, dia akan ada waktu rehat untuk kita kembalikan tenaga kita. Itu dipanggil sebagai rehat antara aktiviti. Okey, kita cuba minta Mira selesaikan dululah berkaitan dengan jumlah ulangan. Okey, Mira dalam tu. Mira cuba try pilihlah. Dalam ni ke cikgu? Ya, dalam tu. Dalam ni saya cuba tengok ulangan berapa kali nak ulang ni. Kalau saya minta ulang sekarang ni kita bulan puasa. Ya, okey. Sebab kan kita bulan puasa cikgu, jadi saya ambil jumlah yang paling kecil cikgu. Kat sini ada 3, 4, 5. Saya ambil 3 cikgu. Okey, Mira ambil 5. Okey, tak apa. 3 boleh? Boleh. Ke nak 5? Tak ada masalah. Okey. Sebab lama kita pun lama tak training. Hari ni baru kita nak start training. Saya ambil 3. Okey, Mira letak 3. Okey, yang seterusnya jumlah set. Okey, jumlah set. Maksud dia satu aktiviti tadi, berapa set kita nak buat? Satu tu berapa kali nak berapa buat? Berapa set kita nak buat? Okey, saya sama juga ada 1 dan 2. Okey. Saya rasa saya nak 1 lah cikgu. Oh, 1. Okey, tak apa. Kita terima? Minimum juga kan saya pilih. Minimum juga tak apa. Okey, 1. Sebab ini adalah program Mira. Okey, dan yang terakhir adalah rehat antara stesen tadilah. Okey, rehat antara stesen. Okey, Mira boleh pilih. Apakah program yang kita nak buat untuk rehat antara stesen? Okey, saya nak pilih. Okey, dekat sini ada 1 minit dan 2 minit. Ya, betul. Saya, okeylah. Yang ini rehat kan. Kalau rehat macam nak lama lah. Boleh cikgu? 2 minit. Tapi okey. Tapi cikgu, saya letak jumlah set 1 je. Betul. Jadi tak boleh nak rehat lama-lama kan cikgu? Pandai. 1 minit je lah cikgu rehat. Boleh? Boleh. Boleh, Mira. Tak ada masalah. Sebab kita set pun kita dah kecilkan, rehat pun kita kena kecilkan. Sebab kalau Mira panjangkan rehat, maksud dia otot Mira perlukan tenaga lagi lah. Maksud dia perlukan masa balik semula. Baik, okey, faham cikgu. Bila cakap pasal rehat ni cikgu, 1 minit rehat, kita pun boleh rehat kot cikgu. Boleh. Kalau macam tu. Warm up. Kita berehat, tapi jangan berehat saja. Kita nak buat warm up sikit. Jadi anda di rumah pun boleh sama-sama join untuk buat warm up terlebih dahulu, kerana selepas ini bila kita kembali kita nak buat banyak lagi aktiviti-aktiviti yang ada dekat board ni. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di Mahir. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jadi cikgu, kita sambung balik kelas kita ni. Tadi mereka kat rumah tu dah buat warm up dah. Dah melompat bintang semua lah kan. Jadi untuk segmen yang ketiga ni, kita nak buat aktiviti cikgu. Aktiviti apa tu? Okey, kita kembali kepada tempat kita punya lokasi training. Okey. Jadi kita tengok balik program Mira. Okey, program satu sesi latihan iaitu latihan pliometrik. Jadi kita pergi kepada aktiviti pertama. Aktiviti pertama apa dia tu, Mira? Aktiviti pertama tadi, squat jump cikgu. Okey, squat jump ni nanti cikgu fizik akan tunjukkan macam mana nak buat squat jump 3 ulangan tu, dan Mira kena tengok sebab Mira juga kena buat untuk aktiviti yang pertama. Okey. Jadi cikgu fizik boleh? Okey, cikgu akan tunjukkan kat Mira macam mana kita nak buat perlakuan untuk squat jump. Okey, squat jump tangan kita letak ni, dia banyak cara. Okey, salah satu dia macam inilah, kita letakkan di bahagian pinggang. Okey. Okey, 3 ulangan, betul? Betul. 3 ulangan. Kita set rehat dia 1 minit. Okey. Lepas ni Mira pula buat. Okey, Mira boleh? Boleh, saya buat cikgu. Okey, perlakuan yang sama. Okey, Mira. 3 ulangan 3 ulangan saja, Mira. Alright, okey. 3 ulangan dan 1 set saja. Okey. 1 set. Baik. Saya cuba Okey. Bend ke lutut. Bend lutut. Bend lutut. Dan
lompat ke atas. Baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, bagus Mira. Okey. Baik, berehat seminit ke cikgu? Berehat seminit. Okey, tak apa. Rehat yang selepas ni kita bagi Mira yang jaga sebab dia yang jurulatih. Okey, jadi aktiviti yang kedua apa dia Mira? Aktiviti kedua tu 90 degree jump squat twist. Okey, kali ni cikgu pula yang buat. Okey, kita tengok sama-sama yang di rumah kalau nak cuba buat pun boleh buat. Okey, kita tengok kita twist. Tadi tu squat jump, sekarang ni kita twist. Okey, sama juga kita pergi. Kita twist. Oh, okey. Kita tambah sikit intensity tadi. Okey. 3, 4. Okey, dah habis satu pusingan. Okey. Okey. Kalau kita ikut tadi, yang squat jump tadi kita setempat. Maksudnya kita dah boleh kuasai, kita tukar, kita tambahkan sikit 90 degrees lah. Maksudnya dia lebih sukar lagi lah daripada yang pertama tadi. Okey. Okey, Mira, set rehat untuk Rehat, okey. 1 minit tadi. 1 minit, okey. Okey, yang seterusnya kita akan buat aktiviti apa, Mira? Kita akan buat aktiviti kita yang ketiga, iaitu deep jump. Okey, untuk latihan yang ketiga kita iaitu deep jump, kita akan gunakan plyo board. Kita ada dua jenis plyo board lah. Yang pertama yang soft board punya ni. Yang kedua yang plyo board yang gunakan besi. Okey, pelakuan dia, okey, Cikgu Ubat boleh bantu macam mana? Okey, pelakuan dia. Diri atas, keluarkan kaki sikit untuk kita dapatkan. Okey, sama juga tadi berapa? 3 kali. 3 kali. Okey, dia lompat. Okey. Oh, okey. Baik. Seterusnya baru satu. Okey, 3 ulangan Mira letak. Okey. Seterusnya kali ni kita laju sikit. Touch sekejap je. Okey, good. Okey. Dan yang ketiga. Yang terakhir untuk jumlah ulangan ketiga. 1, 2, 3. Okey, 3 cukup. Berehat cikgu. Okey, berehat cikgu. 1 minit. Ya. Okey Mira, untuk latihan ni kalau sekarang ni kita gunakan board yang rendah lah. Untuk kita nak tambahkan intensity, kita boleh tambahkan sikit board dia. Kita maksud dia lompatan dia lebih tinggi intensity. Intensity tu lebih pada kualiti latihan lah. Ini untuk yang biasa light kita boleh biasakan dulu. Okey. Dia memang kena jump ke bawah dulu baru naik balik, lompat balik ke atas. Okey, sebab apa kita kena jump ke bawah dulu? Sebab kita nak dapatkan konsentrik dan isentrik. Okey, konsentrik adalah penguncupan otot, pemendekan otot dan kita pemanjangan otot. Masa dia naik tu, dia adalah pemanjangan otot. Okey, jadi aktiviti keempat, apa dia tadi Mira? Okey, Mira set adalah hurdle jump. Hurdle jump kali ni cikgu pula yang buat. Okey, boleh Cikgu Fizi? Okey, hurdle jump kita akan gunakan kat bahagian sini iaitu mini hurdle lah. Okey, Cikgu Ubat akan lakukan aktiviti. Sedia Cikgu Ubat? Sama juga ya, 3 kali ya. Apa yang Mira set. Okey. Okey, ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow. Okey, ini baru dipanggil satu set. Satu ulangan. Satu ulangan. Satu Satu ulangan. set pula. Okey, kita terus. Ulangan yang kedua. 1, 2, 3. Okey. 2 ulangan. Okey, dan ulangan yang terakhir. 1, 2, 3. Okey, dapatlah berapa? Satu Satu set set sebab dan 3 kali ulangan, satu set. Okey, dan rehat selama 1 minit. 1 minit. Okey, kalau kita nak tambah intensiti, murid-murid di rumah macam mana nak tambah intensiti? Intensiti ni adalah tahap kesukaran dia. Okey, tahap kesukaran dia macam mana kita tambah? Kalau yang ini rendah, kita boleh pakai hurdle yang lebih tinggi. Okey? Jadi, aktiviti yang kelima. Apa dia aktiviti yang kelima? Okey, Cikgu Fizi. Okey, aktiviti yang terakhir iaitu resistance band broad jump. Okey, bila kita gunakan perkataan resistance band, kita gunakan alatan dia adalah getah. Getah ni lah maksud dia perlukan, bila getah ni dia perlukan 2 orang lah untuk melakukan aktiviti. Okey, boleh Cikgu Kubat terangkan sikit berkaitan dengan getah yang kita akan gunakan? Okey, untuk aktiviti yang kelima iaitu resistance band broad jump. Okey, kenapa kita kata yang ini paling kompleks? Kita tambah rintangan tu pada getah ni. Okey, jadi Cikgu Fizi akan bantu cikgu untuk melakukan aktiviti ini. Okey. Cikgu akan masukkan ke dalam badan cikgu dan Cikgu Fizi akan menjadi sebagai pembantu cikgu. Okey. Tapi untuk melakukan aktiviti ini yang pembantu adalah perlu lebih bersedia. Kalau tidak nanti dia terikut saya sekali. Okey, jadi Okey, jadi cuba tengok kita jump macam kita buat yang ujian tadi tapi ada rintangan. Okey, jadi kita pergi sama juga. Okey, pastikan sebelum tu yang belakang bersedialah. Okey. Sebelum pelakon membuat aktiviti. Kalau contoh lakuan Cikgu Ubat apa bila yang tak bersedia. Okey, kalau tak bersedia macam mana? Dia terikut sekali. Sebab itu yang bahaya tu. Yeah. Okey, sebab dia kan getah kan. Dia akan maksudnya kita yang belakang perlu bersedialah. Baik. Okey. Okey, yang ni pembantu dah ready? Okey, dah ready. Okey. Okey, percubaan pertama. Cuba. Okey. Okey. 1. Okey. 2. Okey, 2. Okey. Sama juga kita bend. Kita dapat momentum.
Dan kita pergi ke 3. depan. Okey. Okey, 3 kali ulangan. Okay, terima kasih Cikgu Fizi kerana membantu Cikgu. Saya nak tanya cikgu, kalau kita gunakan getah ni kan memang kena ada orang kat belakang ke untuk tolong? Kalau kita sangkut kat mana-mana tiang ke besi ke boleh ke? Boleh, tapi pastikan getah tu yang lebih panjang. Kalau tak, kalau dia melantun balik ke belakang, itu bahaya. Risiko kecederaan. nanti. Kita akan, kalau kita gunakan getah yang intensiti dia lebih keras, mungkin kita akan terbalik ke belakang. Okey. Baik, okey. Itu tentang getah ni kan cikgu. Jadi untuk tingkatkan intensiti ni kita kena gunakan getah ni, betul? Okey, untuk intensiti, kalau resistance band ni warna hijau. Kita pergi kedai mana-mana pun untuk alat-alat sukan. Okey, kita akan jumpa pelbagai warna. Pelbagai warna tu bukan maksudnya nak bagi dia cantik, tapi sebenarnya dia ada perbezaan dari segi kilogram dia. Okey, kalau yang ni 15 kg. So 15 kg ni maksudnya dia punya rintangan adalah berat 15 kg. Kalau yang warna lain, warna merah, warna biru, semua tu lebih berat daripada yang ini. Jadi intensiti kita tambah kesukaran melalui rintangan getah yang lebih berat. Okey, boleh faham Mira? Intensiti tu adalah tahap kesukaran sesuatu aktiviti itu. Dia bergantung pada getah tu kan cikgu kan? Saya ada nampak juga kan cikgu, kalau orang dekat gym, mereka letakkan getah tu di bahagian kaki. Itu sama juga ke dengan ni konsepnya ke macam mana? Sama juga, dia meletakkan rintangan pada lakuan dia. Okey, bila dia letakkan rintangan, dia maksudnya dia menambah intensiti. Baik. Okey, itu dia dah faham dah dan kita pun dah buat aktiviti-aktiviti ni semua. Kita bagi cikgu dan juga saya untuk bernafas dan bertenang sekejap. Okey, tarik nafas dulu cikgu. Okey, anda di rumah pun sama, bertenang dahulu. Okey, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Di bulan puasa ini dicadangkan matlamat utama latihan lebih kepada pengekalan tahap kecergasan sedia ada fizikal sahaja. Dan waktu yang dicadangkan untuk menjalani latihan fizikal di bulan Ramadan ini, pertamanya adalah waktu sebelum waktu bersahur, yang keduanya adalah waktu segera selepas berbuka, dan yang ketiganya adalah waktu lebih kurang sejam sebelum waktu berbuka. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey cikgu, di segmen terakhir ni kan mungkin cikgu boleh cerita sikit tentang kesimpulan atau perumusan kita pada hari ini. Silakan. Okey, yang pertama saya akan simpulkan berkaitan dengan STEM. Apa STEM yang kita gunakan, permasalahan yang kita cuba selesaikan. Okey, S tadi berkaitan dengan sains. Sains tadi kita gunakan elemen melibatkan sistem tenaga tadi, aerobik dengan anaerobik. Yang kedua berkaitan dengan T, iaitu teknologi. Sekarang kita gunakan carian internet. Dan seterusnya iaitu engineering. Engineering macam mana tadi Mira melakarkan. Itu dipanggil sebagai engineering. Dan yang terakhir iaitu matematik. Matematik dekat sinilah. Dekat bahagian ulangan, bahagian set dan bahagian aktiviti. Maksudnya kita menggunakan elemen STEM tadi untuk selesaikan apa permasalahan Mira tadi. Untuk dapatkan lompatan yang jauh tadi, kita dapatkan dulu punca dia. Itu STEM. Ya, itulah maksudnya STEM tu cikgu. Okey, cikgu Hubaib pula, silakan. Okey, untuk rumusan dia, latihan plyometrik ni adalah untuk meningkatkan kuasa eksplosif otot. Itu kena jelas betul-betul. Jangan tak faham pula tentang latihan plyometrik tadi. Nampak dah, kita lompat tu pun dah nampak dah eksplosif dia. Eksplosif dia macam tu. Okey, jadi Mira ada soalan sebelum kita mengakhiri ni nanti? Saya ada satu soalan cikgu. Saya tanya, cikgu, yang tadi aktiviti sukan yang kita lakukan semua tu kan, itu sebenarnya sesuai untuk dijadikan latihan untuk atlet yang bagaimana? Sukan apa cikgu? Okey, bagus soalan Mira. Okey, untuk kebanyakan sukan kebanyakan sukan banyak memerlukan kuasa eksplosif otot. Contohnya yang paling pasti adalah yang mirip adalah lompatan lah. Sukan lompat jauh, lompat tinggi, lompat kijang. Dan untuk sukan permainan juga macam bola sepak, untuk mendapatkan tendangan yang laju, untuk dapat lompatan yang tinggi, memerlukan explosive power. Jadi dia perlu juga buat latihan plyometrik. Okey, boleh faham Faham cikgu. Baik, itulah sedikit rumusan daripada cikgu tentang apa yang kita belajar hari ini. Apa itu sebenarnya STEM dan kaitan dia dengan aktiviti yang kita lakukan ni sebenarnya kan cikgu. Ya, betul. Dan juga segala aktiviti-aktiviti semua ni lah, iaitu aktiviti plyometrik. Yes, latihan plyometrik. Latihan plyometrik. Jadi kepada mereka di rumah tu yang macam seronoknya nak buat aktiviti sukan juga dalam bulan puasa ni kan. Tadi ada satu video yang dah kongsikan bagaimana caranya, tapi mungkin ada sedikit tips lah juga kepada cikgu. Bagaimana nak ajar kepada mereka bagaimana untuk nak mulakan aktiviti workout ni. Daripada tak pernah workout, nak workout sedikit.
Nasihat. Okey, yang paling penting sekali buat ikut tahap kemampuan diri. Okey, buat ikut tahap kemampuan diri. Kita dalam bulan puasa ni kita nak kekalkan je. Kekal kalau yang dah latih tu kita kekalkan kecergasan kita je. Bukan kita nak tambah lebih-lebih lagi. Okey, tapi ikut ukur baju di badan sendiri. Jangan nak ikut orang. Orang buat berat, semua dia nak buat berat. Jadi sebab apa? Kita shortkan masa. Kalau kita training biasanya 2 jam, kita buatlah sejam saja. Ataupun cukup 30 minit. Itu saja. Baik. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Hubaib dan juga Cikgu Hafizi atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama. Okey, kepada anda di rumah pun, terutama kepada murid yang ambil subjek ini, semoga ilmu dan juga info yang diberikan ini bermanfaat kepada anda. Yang bukan tak ambil pun tak apa kan Cikgu? Ilmu berkaitan dengan sukan. Betul. Kan? Saya pun belajar banyak sangat ilmu berkaitan dengan sukan untuk hari ini. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM